Allah izinkan hubungan mak dengan ayah tu separuh jalan je. Okay. Saya tak suka melihat family yang hancur, jujur cakap. Kadang-kadang ada orang kata nak berniaga ni alah saja nak tambah pendapatan. So bila dah dapat pendapatan berhenti berniaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijat King Char Kway Teow in the house. Terima kasih. Ijat bro, thank you for coming. Terima kasih Miro, alhamdulillah. Hari ni baru kita dapat tahu, oh ini rupanya owner King Char Kway Teow yang besar dekat PD tu. Allahu Akbar. Kan hari ni bila dapat jemputan tu macam mana Jad? Okay. Alhamdulillah dapat jemputan tu. Terima kasih. First kali nak ucap terima kasih kat Miro dan kat seluruh tim kerana sudi jemput saya untuk podcast ni. Wah, Dia kalau podcast ni kata first time ni. Oh ni first time podcast. Okay, lepas ni mesti ramai yang panggil. Allahu Akbar. InsyaAllah. Kita tak kisah Jad. Kita apa je yang kita tengok, oi besar ni. Siapa owner dia? Rupanya owner dia anak muda. Umur berapa Jad? Alhamdulillah tahun ni 35 tahun. Usia Char Kway Teow tu? Alhamdulillah kita bermula daripada tahun 2011. Maksudnya ni dah masuk 12 tahun dah. 12 tahun. So maknanya turun maksud family punya business ke? Tak. Saya punya sendiri dan isteri. Saya bermula bisnes sendiri, saya bermula umur 18. Nak masuk 19. Tahun 2008. Asal dulu kita buka pasar malam. Okay. Kita santai buka pasar malam, lepas tu kita sewa kedai orang. Okay. Tumpang menjaga kat kedai orang, pernah menjaga kat depan snooker. Menjaga depan snooker. Menjaga depan snooker, jual burger. Lepas tu kita jual kat pasar malam. Satu hari kita pernah buat tiga menjaga sehari. Benda lain-lain tau. Pagi kita buat siap-siap barang. Petang kan dah pergi pasar malam. Okay. Pukul 6 petang kan buka kedai makan dekat Taman Politeknik. Itu pada tahun 2009, 2010 time tu. Dalam 12 tahun lepas. 18. Umur 19, masuk 19. 19 tahun. Saya kahwin muda, saya kahwin 21. Saya menyaga dulu baru kahwin. Selalu orang dia kahwin dulu baru menyaga. Tak rasa rugi ke kahwin muda? Dia tak rasa, dia kena tanya, tak rasa nikmat ke kahwin muda? Nikmat kahwin muda tu lain. Baru nak pancing. Kau rasa macam, itulah, tak habis enjoy. Janganlah jawapan. Sebab apa? Mem ada kat sini. Allah Rabbi. Allah. InsyaAllah. Oh, maknanya dah mula daripada umur 18. Umur 18. Adanya King Char Kway Teow tu sekarang bermula dengan yang kecil-kecil tu lah. King Char Kway Teow bermula tahun 2011 kalau tak silap saya. 2011. So 2011. Maknanya baru berapa? 12 tahun. 12 tahun lah. Baru 12 tahun. Kalau ada anak pun dah jadi 6 lah. Dah ada anak belum? Alhamdulillah 4. Dah yang cakap macam tak ada anak. Siap je. Kalau ada anak, macam, tak ada anak lagi. Oh, gitu. 4. So usia perkahwinan? Usia perkahwinan tahun 2008 kita kahwin. Okay. 2008, 2009, dah 14 tahun dah. 14 tahun. Okay. 14 tahun dah. Kita kahwin 12 bulan 6, 2009. Ingat tak? Ingat tu. Nampak? Okay. Padu. Okay, Jad, hari ni yelah, kita nak borak yang kita nak share dengan orang lain. Macam mana seorang anak muda mungkin boleh bagi satu semangat kat orang lain ni. Sebab pada pandangan saya, orang yang biasa ni, tak semua orang boleh berniaga. Bila nak berniaga ni, dia mesti kena ada ilmu lah. Kita kena apa, itulah saya punya dalam kepala otak yang bodoh ni. No. Setakat tu je. Allahu Rabbi, tak. Dia bukan bodoh atau tak tahu, Tuan Miro. Okay. Dia sebenarnya tahap keberanian tu. Berani tak? Sebab kita biasa menjalani rutin harian kita macam biasa. Dan result hidup kita jadi biasa-biasa je. Kita nak lebih, hidup kita nak lebih ke arah yang lebih baik, betul? Kita nak arah yang lebih maju, kita lebih bagus, berjaya. Tapi kita punya tindakan kita sama je. Pergi kerja pagi 9 pagi, balik kerja pukul 5 petang. Dan rutin harian kita sama je. So tahap hidup kita sama. So jangan rasa macam, kenapa aku tak berjaya, kenapa aku tak boleh dapat ni, kenapa dia boleh dapat tu. Jangan pertikaikan benda tu, sedangkan kita sendiri tak nak merubah. Sedangkan Allah pun ada cakap dalam Quran, hanya dia tak akan ubah nasib sesuatu kaum jika kaum tu tak merubah nasib dia sendiri. Betul? So
adakah kita nak benda tu, adakah kita berani kita nak. Okay. Nak kata berani ni pula, apakah kita punya starting point kenapa kita nak berniaga? Kadang-kadang ada orang kata nak berniaga ni alah saja nak tambah pendapatan. So bila dah dapat pendapatan berhenti berniaga. Is it macam tu? Mudahnya. Okay. Adakah kita saya nak berniaga ni, saya nak uruskan family, mak sakit. So kalau mak dah sihat tu dah berhenti berniaga. Adakah kita punya nawaitu kita tu, mindset kita tu tahan pada tu saja. Okay. So dia berniaga ni dia memerlukan satu sikap, satu mindset yang panjang, long term. Okay. Long term issue. Sebenarnya orang yang nak berniaga ni, adakah setiap benda yang kita buat tu dia memberi impact dan manfaat kepada manusia lain? Okay. Selagi dia memberi impact dan manfaat kepada manusia lain, teruskan. Kalau kata berniaga tu adalah sunnah, teruskan. Dia akan kekal lah. Dia akan kekal. Kita nak dia berulang-ulang. Mungkin dia akan jadi legasi. Kita boleh sampaikan kepada tim-teammate kita yang lain. Mungkin kita boleh masuk dalam IPO, duduk dalam rank besar saham. Adakah kita nak berniaga kita macam tu? Okay. So ramai orang niaga hanya sekadar bekerja sendiri. Dia bukan berniaga. Okay. Dia bekerja sendiri. Okay. Penat. Tapi macam mana seorang Ijat lah. Saya panggil Ijat je lah kan. Ijat pada umur 18 tahun, 19 tahun dah ada mindset macam mana lah? Background family macam mana? Okay. Saya mesti ada something yang dia panggil push factor kan. Mesti ada. Big Y tu. Kenapa kita buat benda tu? Big Y tu mesti kena ada. Betul. Alhamdulillah saya lahir daripada ayah saya seorang driver Jabatan Pertanian. Okay. Saya punya mak saya kerajaan. Dia kerja kerajaan. Saya punya mak jual burger di pasar malam pada startingnya. Okay. Saya anak sulung, adik-beradik ada 6. Okay. Ditakdirkan Allah izinkan hubungan mak dengan ayah tu separuh jalan je. Okay. So saya anak yang sulung kena dia macam mana? Kita berdikari, kita keluar rumah. Okay. Saya tak suka melihat family yang hancur, jujur cakap. Sekarang? Jujur cakap, sekarang ke, yang akan datang ke, yang dulu dah berlaku, saya tak suka melihat kehancuran. Sebab kehancuran tu sangat pedih. Sangat pedih dan syukur Alhamdulillah time tu, saya dikelilingi oleh orang yang ada support saya. Contoh? Arwah nenek saya. Saya ada kawan-kawan yang support saya. Kawan yang bagus support. Apabila mak dan ayah berpisah, kita ni hidup macam tu lah. Siapa yang lalu fasa ni dia akan faham. Saya hidup sendiri, saya kerja Pizza Hut dulu. Habis saya sekolah, saya keluar rumah, kerja Pizza Hut. Pizza Hut Penghantar Pizza Hut. Pizza Hut delivery. Yes. Rider lah. Kita memang geng motor. So mesti berkenaan dengan motor lah. Bila dah kerja Pizza Hut dah dekat setahun kerja, sama tau. Hampir setahun, 8 bulan, 9 bulan saya kerja tu, hidup tu sama. Kita nak lebih bagus. Kita tengok ada kawan yang sama belajar. Maksudnya masa tu Ijat dah ada desire untuk aku nak lebih. Aku nak fight benda ni. Sebab apa? Ada kawan-kawan kita yang dah sambung belajar, ada yang dah beli motor, ada yang dah beli kereta umur 18. Mungkin mak ayah diorang daripada background family yang bagus. Saya sekolah bukanlah bodoh sangat. Tidaklah bodoh. SPM habis. Berapa result? Alhamdulillah ada 1 A. Cantik. Saya tak ada A. Alhamdulillah ada 1 A. Tapi kita dulu time sekolah dulu ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Preset account. Kita geng-geng account lah. Kalau geng-geng account biasa dia pakai spek kan. Dia pakai spek, rambut sikat tapi kan. Ya. Tak ada lagu. Masalahnya saya kelas belakang. Tapi nampak macam budak sains kan? Nampak macam genius. Nampak genius. So kita melihat orang kat luar genius, jangan lihat nilai. Itu betul. Faham. Faham. So time sekolah tu nakal. Senakal mana? Senakal sampai kena buang sekolah. Sampai kena buang sekolah. Tapi isap rokok tak pernah. Dekat sekolah masa tu? Tak. Saya isap rokok umur 22, 21 lepas kahwin. Isap rokok tak pernah. Sekolah dulu gaduh ke? Astaghfirullahaladzim. Gaduh ke? Sebab tu jadi mungkin melihat keadaan family kot. Terpengaruh dengan ataupun dah terdidik dengan suasana tu. Wallah malam dia environment tu dia
kita marah, kita geram, time tu usia muda, Okay. nak rembeskan dekat mana marah tu. Faham. So merembeskan dengan mana yang cik masalah lah. Platform paling mudah sekolah. Okay. So kena hukum lah, macam-macam lah kena hukum, sampai kena buang sekolah semua, everything. Alhamdulillah time sekolah kita aktif dalam sukan. Alhamdulillah pengetua panggil balik masuk sekolah, ambil paper. Alhamdulillah dapatlah 1 A. Okay, the long story lah tu. Okay, Itu long story, tahun 2005 punya kes lah. Okay. 2005 sekarang ni pun dah berapa? 17 tahun Betul. Lebih kurang. 17-18 tahun lama. Saya kenal rumah saya pun time sekolah. Oh, kawan sekolah lah. Sama kelas. Sama kelas. Bercinta dulu sekolah. Okay, nak tanya sikit. Kenapa bercinta dengan gangster ni? Sebab dia tahu hanya yang ni yang boleh jaga dia. Sweet. Aduh. Padu. So, okay. Syukur alhamdulillah sebab semuanya atas izin Allah. Betul. Semuanya atas izin Allah. Hazza min fadil Rabbi kan. Semua kehendak dia, semua izin dia. Kita ni manusia biasa je. Dan saya pada umur 18 tu detik perjalanan hidup tu start. Dia punya melankolik hidup tu dalam keadaan sedih tu banyak. Keadaan sedih banyak. Kita buat sendiri, kerja pizza, duduk hostel. Makan apa yang ada je. Ada Maggi lah, ada roti lah. So time tu nak kata rindu kat mak ayah, rindu. Kadang-kadang lalu kat depan rumah dia tengok daripada jauh, tengok adik-adik, tengok daripada jauh mampu. Jiwa muda, gelora, marah. So marah, hati ada taman. Betul. Rindu pun rindu, sayang pun sayang. Tapi nak buat macam mana dah, keadaan dia dah macam tu. So syukur alhamdulillah, time tu saya melihat ada 2 cabang jalan saya. Time tu dah Allah dah terang-terang dah bagi 2 cabang. Nak pergi kanan, nak pergi kiri. Masa tu? Nak pergi kanan, nak pergi kiri. Sebab nenek saya cakap, kalau nak jadi baik, baiklah betul-betul. Kalau nak jadi jahat, jahat betul-betul. Itu je. Itu simple lah. Kalau nak jadi baik, baik betul-betul. Kalau nak jadi jahat, biar betul-betul jahat. Jangan jahat acah-acah. Ini kan jahat acah-acah. Contoh anak-anak muda sekarang, maaf cakap nampak macam muda. Jen sekarang ni, Wallahu alam lah. Kita dulu kau ajar dengan mak ayah pun, kita tahu salam mak ayah. Saya sampai hari ni, salam mak ayah saya, cium tangan, cium pipi. Marah macam mana pun, cium tangan, cium pipi. Sebab kita tahu barakah rezeki tu sebab mak ayah. Mak ayah ni tak ada pilihan lain. Allah diizinkan tu je. Takkan kau boleh pilih mak ayah ni. Betul. Mak ayah kita tak boleh pilih. Itu je. Pasangan hidup insya-Allah kita boleh pilih. Mak ayah tu adalah kurniaan Allah. So anak ni adalah pinjaman. Kita tahu kita ni dipinjamkan, Allah ni pinjamkan kita ni untuk mak ayah kita ni. Kita diberi pinjam untuk mendoakan mereka, meminta berkah mereka. So kita tahu macam mana pun, tinggi mana pun level, datuk ke, Tan Sri ke, paduka ke, mana-mana pun, mak ayah tetap nombor 1. Betul. Yang paling utama Allah SWT insya-Allah. Kan? So apabila tu kita ada perasaan kan. Lepas tu umur 19 saya kerja hotel. 19. Dah nak masuk ke 19 tu. 18, 17, 18 pizza, 18 nak masuk 19 tu saya kerja hotel. Sebab kita nak income lebih. In a way bila rasa aku nak lebih tu tukar daripada jadi delivery boy, so pergi kerja di hotel. Kenapa delivery boy? Sebab time tu kita kerja duit tips. Siapa pandai dia akan, yang mana yang runner-runner ke, dia akan dapat banyak duit tips. Bergantung dekat bahasa kita. Mulut ni tajam ni. Mulut ni macam mana kita serve dia, kita layan dia. Dia benda tu je macam jadi passion kita lah. Itu skill. So kita jumpa dia, selamat petang cik. Cik ada order pizza tadi cik kan. Cik pizza ni panas lagi tau, baik tau nanti jatuh. Kita nak kena gitulah. So kita nak kena sebenarnya apa pandangan orang pada kita adalah first impression orang pada kita adalah bagaimana kita represent kita punya diri. Kita represent. Pergi kerja janganlah pakai baju komot-komot, janganlah bau hapak. Mesti mau pakai minyak wangi sikit. Mesti mau ada gaya sikit. Walaupun bawa motor kapcai. Bau. Bawa motor kapcai turun macam bawa Ferrari. Tak apa. Keterampilan tu nak kena ada. So bila dah macam tu saya dah tahu aku ada skill ni, aku ada. Kita dah perasan benda tu. Aku ada benda ni. Value ni aku ada dalam diri aku. Aku boleh yakin diri masa tu. Aku boleh serve orang, PR bagus gitu kan. And then cari peluang. Mana lagi kerja yang boleh mendatang income lebih besar. Jumpa member kata kerja hotel, bellman.
Batman basic rendah. Tapi dia punya duit tip sehari 100 lebih. Oh, kita dengar amount. Time tu muda, dia fikir duit je dalam kepala otak dia fikir duit je. Setuju. Weh, 100 kalau sebulan dah ada 3,000 kan. Tip saja. Tip saja. Kalau gaji 400 pun tak ada hal. Kan? Gaji basic time tu hotel baru 400. Ada point pun 2 point. Point dia. Ada hotel dulu, dia main kerja hotel, dia main pointer. 1 point 200.5, RM300, RM400 dia ikut hotel punya busy. Lagi busy bulan tu hotel, management hotel akan bagi point lebih. Kalau lagi hotel lagi lama kerja dia akan dapat 4 point, 5 point. Kita baru kerja dapat 2 je point. Itu maksimum. Itu minimum 2. Kalau max tu 5, 6 tak tahu lah. Yang bos-bos hotel saya tak tahu. So bila saya tengok kerja hotel gaji pun 800, 900 tak ada hal lah. Tip tu kena kejar. So kejar. Bila kerja tu sebenarnya saya dah telah buat satu planning. Secara tak langsung. Walaupun tak lakar kan, tapi dah ada dalam kepala. Saya lakar. Lakar, okey. Benda paling penting sekali dalam hidup adalah belajar menulis, belajar meluahkan dengan apa yang, jangan letak semua perkara dalam kepala otak. Sebab apa dia akan hilang. Kalau tengok saya punya handphone saya, kadang-kadang saya tak sempat nak. Kadang-kadang dia ada talks baru masuk kan. Ada macam idea masuk kan. Tak, kita tengah drive ni, cakap dengan wife. Yang tolong rekod benda ni. Wife ni dia macam PA je. Yang tolong rekod benda ni, yang tolong type benda ni yang. Cikgu saya pernah cakap. Nama cikgu saya tu Syah. Masya Allah. Dia kata apa? Don't trust your brain, always right. Ya, correct. Betul lah. Okey. Sebelum jadinya KLCC, dia jadi kat mana dulu? Jadi kat sini. Tapi kalau dia tak luarkan, dia tak lakarkan, arkitek dia tak luahkan, jadi tak KLCC tu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. So nak keluarkan apa yang kita nak. Kita nak, contoh kan, kita akan fikir, aku nak berjaya, apa yang nak berjaya? Contoh, berjaya ukuran orang adalah aku nak gaji 5,000. Itu berjaya ukuran. Ukuran dia. Aku nak gaji 5,000, aku nak kereta Toyota Vios. Contoh. So dia tak lakarkan, dia hanya duduk dekat sini. Dia tak lakarkan apakah strategi, apakah cara untuk aku dapat gaji 5,000. Dan kereta Vios. Kalau boleh lakarkan sekali, nombor plate dia apa, color apa, bila nak keluar, timeline tu nak kena ada. Timeline nak kena ada. Oh, sedap. So kita hidup. So saya time tu adalah saya dah lakarkan. Aku dah dapat gaji ni, time tu saya tulis gaji aku 3,000 sebulan bersih simpan. Benda pertama yang saya buat tunang. Aku nak tunang dulu. Jumpa bapak mertua. Saya ni nak kahwin dengan anak acik. Berapa acik nak letak harga? Tak payah bawa mak ayah dulu, kita pergi jumpa dulu. Terus sound, bapak mertua sound. Kita ni orang Melayu, ada-ada. Panggil mak bapak kau datang. Kena stepek. Kena. Ya cik, maaf cik saya balik dulu. So kita dengan mak ayah kita kan ada masalah kurang kan. Nak bawa paling tua siapa? Nenek. Kita bawa lagi otai. Dia betul orang tua kan. Orang paling tua aku bawa. Nenek aku bawa. Bawa nenek pergi merisik, nenek siap hantar cincin. Terus settle. Bawa nenek naik motor A5. Berdua je? Bawa. Settle. Bro, berdua je dia. Nenek settle. Pergi merisik dulu. So hidup ni simple je. Tadi tu cakap aku nak tunang, settle. Lepas tu nombor 2, aku nak kerja ni berapa bulan je, aku dah ada banyak simpanan banyak ni, aku nak beli van, nak berniaga. Berniaga apa belum tahu. Tapi letak nak beli van. Nak beli van and aku nak berniaga. Nak berniaga. Berniaga apa tak tahu. Berniaga apa belum tahu. Dalam keadaan saya tengah kerja tu, Allah hadirkan, Allah izinkan, hadirkan manusia-manusia ni menjadi asbab untuk saya mencapai saya punya cita-cita tu. Siapa manusia tu? Antaranya adalah Abang Zul. Ramailah. Kalau saya sebut nama, ada satu mak ayah angkat saya ni, dia ni orang Siam. Dia yang jual van tu dekat saya. Dia mak bapak angkat saya, dia ni yang bagi kata-kata semangat dekat saya. Dia menjaga lah. Dia bukan menjaga. Bila kita ada masalah, dia kata, papa, saya ada masalah. Tempat mengadu lah. Tempat mengadu lah. Kita nak jadi tempat yang nak meluahkan. Saya ada abang angkat saya, Abang Azli, duduk Dungun Terengganu. Saya kenal dia pun melalui saya kerja hotel juga time tu. Saya kenal dia. Lepas tu saya ada beberapa kawan saya, ada Azam. Ramai lah kawan-kawan yang kadang-kadang kawan ni tak boleh semua nak tempat mengadu. Takut nanti dia akan ambil kesempatan. Betul, saya setuju. Kan? So kita cari kawan yang betul-betul. Aku mati, siapa yang sambut jenazah aku yang liang lahat. Time tu dah cop lah, Zam. Aku mati, kau kena turun liang lahat sambut aku tau. So kita dah cop lah benda tu. Dia pun cakap sama. So kalau aku apa-apa masalah, kau sambut aku. Dia gitu lah.
Dia jadi sahabat. Dia kawan lain, sahabat lain. So ada ramai lah, ada beberapa orang lah. Alhamdulillah, family mertua pun bagus. Ada adik ipar bagus. Dan saya ada seorang sahabat saya yang jaga bisnes saya sekarang ni, Eddie. Saya panggil Levi's. Levi's pun dia faham keadaan saya macam mana. Dan dia mendukung apa yang saya cakap, apa yang saya impikan, apa cita-cita saya, dia mendukung. Support system tu nak kena kuat. Kalau saya tak ada support system, saya yakin apa yang saya rangka, apa yang saya rancang pun tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Support system nak kena kuat. Selebihnya atas izin Allah. Ada sempat orang condemn masa tu. Yalah kot. Ni kita percaya orang ni contoh. Bila kita beritahu kita kau angin-angin. Ada masa tu. Akan ada orang yang menidakkan dengan apa yang kita nak buat. Akan ada. Masa bro sendiri? Mana daripada side saya yang baik-baik ni? Bukan, kayaknya tak kisah. Orang sekeliling. Ada je Miro. Siapa? Manusia ni lumrahnya memang begitu. Ada je yang dia cakap, boleh ke kau buat benda ni? Tak payahlah buat. Buang masa je. Penat lah bro nak buat benda ni. Susah lah. Kita kata kita nak berniaga kan. Susah lah. Ramai orang berniaga gagal. Kan? Contoh, kereta pertama yang saya nak pakai dulu, Miro nak tahu apa? Umur saya 22. No. 22. Selalu orang muda macam tu nak Honda. 22. Tak. Saya tak Honda. Tak. Umur 22 tahun 2010. Kereta top kan tu Honda, betul? 2010. 12 tahun lepas, 13 tahun lepas kan. Saya beli Perdana V6. Sebab apa? Kereta tu kan menteri banyak pakai. Setuju? Key eksklusif kan? Dia punya tahap mentality tu nak kena fikir sampai tahap tu. Menteri kan banyak pakai. Tapi saya nak beli kereta tu, kawan cakap apa? Bukan kawan, bapak mertua saya cakap, tahu maintenance tinggi lah kereta ni, kau nak pakai kereta ni gitu kan. Kawan-kawan kata, bro tak boleh bro, baik main Honda Vario, dia kata. Baik main Honda Vario. Jiwa anak muda. Baru boleh VTEC on dia kata kan. Ya lantak kau nak VTEC on ke, pergi. Aku tahu apa benda aku buat. Apabila saya pakai Perdana V6, kita kan businessman. Kita nak jadi businessman. Mentality businessman nak kena tanam dulu. So bila kita berjumpa dengan orang, contoh orang majlis, majlis perbandaran, dengan orang yang urus niaga bisnes kita, organizer, supplier, agak-agak trust tu macam mana? Daripada kita pakai Vario, Honda Vario, contoh, maaf bukan nak merendahkan siapa. Tapi ini mentality orang bisnes. Mentality orang bisnes, kenderaan tu akan menjadi keutamaan yang dia akan nampak. Orang tengok, dia pakai kereta apa? Kan saya kata, kita orang akan attract kita apa yang kita represent. Kita represent tu how. So bila dia nampak, saya pernah saya punya hobi dulu adalah malam-malam main badminton. Umur 20-21 tu, 21 lepas kahwin tu memang badminton. Saya pernah saya letak kasut badminton saya kat atas kereta saya, ada senior saya. Kalau saya cakap ni, kalau dia lihat memang dia tahulah siapa dia. Senior saya cakap kan, bro, kau main letak kasut kau atas kereta orang, kau agak-agak kan, kau ajar dia tu kan. Lepas tu dia cakap kan, kan, dalam hati ni dia cakap, apalah. Padahal kereta sendiri lah. Dia tak tahu lah. Dia buka bonet, campak kasut dalam bonet, start kereta jalan. Dia pandang. Saya pun tak nak cakap dia pakai kereta apa, saya tak nak cakap kan. Dia pandang. Itu adalah kali pertama, itu adalah kali terakhir yang dia tegur saya. Ada kadang-kadang kan, kelakar lah. Kadang-kadang bila ada orang, bila kita buat kereta, orang kata kan, driver ke? Dia kita driver. Sempat kena judge punya situasi. Itu normal. Driver ke? Tak pun dia kadang-kadang kata kan, kereta bapak ni. Itu standard, itu normal. So hidup ni, satu je ayat. Izinkan, maaf saya cakap ayat ni. Saya persetankan apa yang orang cakap. Persetankan apa yang orang cakap. Sebab apa, kalau kita hidup di dalam cakap-cakap orang, dia akan jadi satu omong-omong kosong, angan-angan kosong yang akan jadi awan dan hilang gitu je. So pedulikan apa orang cakap. Kita tahu apa yang kita nak, terus buat. Tinggalkan orang. Kita kena merubah orang keliling kita. Melalui diri kita dulu. Kita tak boleh nak ubah orang. Ubah diri kita dulu, insyaAllah orang keliling kita akan terubah. Salah satunya adalah ubah circle. Mudah je. Nak berjaya, nak okey, nak rasa macam kita punya hidup ni level yang lain, kita cari kawan. Sedangkan ada pepatah, kalau nak bau wangi, jual dengan si penjual minyak wangi. Kalau kita berkawan dengan pembuat besi, kita akan dapat bau besi lah. Kan kita ni mencerminkan siapa orang keliling kita.
Tapi kalau kita duduk kat dalam level yang asyik negatif, judge kita, hentam kita, sampai bila benda ni? Kita pun tak nak mengubah. So kita nak kena cari orang yang mana yang boleh support kita. Support sistem yang bagus tadi. So avoid dengan orang-orang yang macam ni. Pendidikan akan ada. Akan ada. So kita nak pandang yang ni ke kita nak pandang yang sana? Yang ni baru 5 orang. Yang kita memberi manfaat ni lagi 500 orang. Betul, setuju. Kalau kita buat benda ni, dia memberi manfaat untuk ramai orang, bagi. Nak tahu kenapa billionaire boleh jadi billionaire? Kenapa millionaire boleh jadi millionaire? Katakanlah kita ada barang RM1, kita jual dengan 1 juta orang. Kita punya income berapa? 1 juta. Kalau nak dapat billionaire, kena jual dekat 1 bilion orang. Itu baru barang RM1. Sebab tu dia jadi kaya, sebab dia memberi manfaat dekat 1 juta orang. Dia memberi manfaat untuk 1,000 orang, untuk 1 bilion orang. Daripada yang tak memberi manfaat apa-apa, tinggalkan. Sedap. Begitu je dia bagi ya. Okay. Allah. Jad. Best. Kalau katalah kita ke arah yang sekarang ni, perniagaan yang Ijat buat. Char Kway Teow. And sekarang ni katanya pekerja datang daripada macam-macam background. Macam-macam background. Kenapa saya buat Char Kway Teow tu yang paling best? Kenapa saya buat Char Kway Teow adalah kita tahu, bila saya dah berubah saya punya zaman kerja tadi, saya dah tahu apa yang saya nak, saya dah berniaga. Kenapa saya nak berniaga tu adalah salah satu sebab yang adalah paling asalnya desakan hidup. Itu awalnya? Itu awal. Okay. Itu awal. Mesti starting point ni lebih kepada dananya. Ada macam tu lah starting point ni. Big boy tu dendam, desakan hidup, geram. Macam tu lah. Aku nak buktikan something kan. So bila lama-lama, bila saya bina King Char Kway Teow tu, saya melihat ini adalah peluang. Ruang dan peluang yang ada mungkin boleh menjadi wang. And sikit sebanyak dendam, rasa apa-apa tu dah hilang ke belakang. Hilang. So apabila kita punya big why kita tak upgrade. Big why nak kena upgrade. Kalau kita masih balik pada fasa dendam, geram, nak buktikan, kita duduk kat level tu je. Situ je lah. Dia tak boleh upgrade. So apabila saya upgrade kan saya punya kepala otak saya upgrade kan. Adakah bila aku buat King Char Kway Teow ni, sosial ekonomi penduduk setempat ni boleh naik? Adakah anak-anak muda dalam tempat ni boleh aku bantu sekali? Kebanyakan kita punya tim pada awal ni dulu adalah daripada keluarga asnaf. Daripada keluarga asnaf, anak-anak yatim, ada yang tahfiz, ada geng-geng tahfiz, ada juga geng-geng penjara. Alhamdulillah ada juga geng-geng lepasan penjara. Kita tak pakai sangat lepasan U ke, lepasan college ke, kita tak pakai sangat. Sebab lepasan penjara. Kita nak lepasan penjara sebab apa? Kita tahu orang ini adalah orang yang kuat. Yang dia ni punya tahap kekuatan itu, kita faham mereka ni bukan buat kesalahan, mereka dah tak ada pilihan. Kalau mereka diberi pilihan A, B, C, D, dia akan pilih D ke? Tak, dia akan pilih A. Sebab itu pilihan yang baik. Mungkin mereka di dalam keadaan situasi macam tu, mungkin mereka tiada pilihan. Itu je pilihan yang ada. Setuju. So why not kita keluar, kita memberi mereka ruang dan peluang. Betul. Kita bawa diorang, inilah jati diri yang kita nak bina. Inilah, saya selalu cakap dengan kita punya team kan, bina diri melalui ini. Dekat dalam King Char Kway Teow korang boleh berkarya. Kita bagi diorang berkarya. Dia daripada starting tukang masak, daripada starting pelayan, daripada bartender, daripada runner food, daripada buzzer ni yang collect pinggan, sampai ke chef, sampai dia naik supervisor, sampai dia jadi head chef, sampai dia jadi restaurant manager. Dia bagus restaurant manager, kita akan channelkan dia. Sekarang kita buka kedai baru satu lagi, Tapak King, ikan bakar. Apabila dah ramai orang macam ni kita bawa naik, maknanya kita dah upgrade diorang punya tahap pemikiran, cara diorang bercakap, cara diorang berjalan, automatik dia akan berubah. So bila dia dah naik, dia sampai satu tahap debt. Jangan bagi dia debt. Hidup ni jangan ada satu tahap yang stagnan. Nanti boring. Selesa boring. So kita buka lagi satu bisnes, restoran yang lain baru. Yang mana yang atas ni tadi, kau pergi handle tak sana? Boleh handle tak? Mungkin tak apa ada kita. Boleh handle tak benda ni? Kan dia orang tengah berkarya. Kesilapan memang ada. Betul. Kita hidup pun kita tak tahu ini kita buat betul ke salah. Kita main buat je dulu kan. Biarkan dia orang belajar daripada kesilapan. Biarkan. Kita betulkan. InsyaAllah kita akan guide dia satu-satu. Kadang-kadang manusia ni bila dah masuk lubang tu, dia kata depan tu dia ada lubang, dia takkan lalu lagi. Tapi yang saya heran, kenapa ada satu manusia ni dia masuk lubang tu.
Saya kan. Itu betul. Kan ada juga manusia macam tu. Ada. Saya setuju. Saya setuju. Betul. Sebenarnya saya total kita punya team berapa belas tahun kita berniaga ni, lebih 300 orang pernah kerja. Lebih 300 orang. Keluar masuk. Okay. Sekarang ni ada 70 orang lebih. Untuk berapa cawangan? Untuk 2 cawangan je. Untuk 2 cawangan. 2 cawangan ada 70 orang lebih, termasuk kita ada management team. Yang management team kita ambil lah yang daripada lepasan ada degree, diploma tu kan. Yang kita pemikir ada lah, pemikir. Sebab apa, kalau kita seorang mikir penat. Betul. Kita perlukan support yang boleh yang boleh sambut kita kan. Yang kita punya company, kita ada finance department, kita ada purchasing department, HR, marketing department. So complete lah benda tu, insyaAllah. So ada team operation. Team yang paling besar sekali operation. Yang paling besar sekali operation sampai 60 orang lebih, dekat 70 orang tu ramai lah. So nak handle team operation ni, dia cabaran ni lain pula. Betul. Kita berjumpa dengan 300 orang. Betul. Pernah jumpa dengan 300 orang. Dia sampai tahap Miro, staff tu berjalan je, datang dekat kita dah tahu dia nak apa. Berapa lama dia boleh kerja. Kenapa dia kerja. Benda pertama yang kita tanya dulu, kenapa nak kerja. Oh, saya nak ni bang, saya nak jaga mak sakit. Itu alasan lah. Sebab apa, anak-anak muda ni sampai satu tahap tiba-tiba dia akan hilang MC. Dia missing in action. Dia MA tu kan. Dia MA tu mana pergi lah. Ini dia tak masuk kan. Ni mak dah sihat, ni bawa mak pergi shopping mall. Oh, itu kerja sebab mak sakit. Bila mak dah sihat dia cuti lah. Kita pula silap. Faham tak? Time interview tu kita lah silap tanya. Lama kita repair. Nak ubah tahap anak-anak muda yang memikir ni, kenapa dia perlu kerja ni, nak kena jelas. Bukan setakat nak jaga mak je. Dia nak kena jelas apa yang kau nak dalam hidup kau. Jelas tak kenapa kau ni hidup. Mungkin dia fikir, aku cari tempat, aku bekerja tempat kedai makan Kedai makan. So dia tahu seolah-olah dia nampak yang dia tak ada masa depan yang ini paling best. Ini paling best. Saya ada satu restoran manager saya, dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Maaf lah saya cerita sikit lah. Tak ada hal. Kita open kan, santai kan. Santai. Dia nak kahwin, bakal bapak menteri tanya kerja apa. Kedai makan. Dia balik, dia kata, bos, macam ada problem dengan family dia. Pasal bapak dia tanya dia kerja apa, kerja kedai makan. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa lah kali pakai name tag? Kan ada name tag, restaurant manager. Kan ada nama. Restaurant manager. Restaurant manager. Kalau kerja McD pun, dia tak cakap dia kerja McD. Dia kata dia kerja restaurant manager. Pizza Hut contoh. Kan? So, dia cakap ni, kau bagi tahu family yang kau ni adalah restaurant manager. Itulah bos, susah. Saya geram lah. Kita masuk dalam satu program TV. Kita masuk dalam program TV. Bukan saya yang pergi bercakap kat depan ni. Bukan saya yang kena interview. Restaurant manager tu pergi interview. Kau pergi bercakap dekat dalam TV, engkau represent sebagai aku. Aku beri kepercayaan penuh dekat engkau. Kau handle that company, kau nak present apa kau present. Ni acap Lepas tu, satu family daripada bakal bapak mertua, mak mertua punya family, adik-adik beradik, dia cakap apa kan? Dia keluar TV lah. Pak Wudak ni dia keluar TV lah. Tunang ni dia keluar TV lah. Dia macam tu. So kita nak menaikkan taraf level seseorang tu melalui apa saja cara dia. Yang penting saya puas dengan benda tu. Kepuasan saya lain. Itu ada lagi tu perasaan nak buktikan something, nak macam marah ke, dendam King Star kita pernah buat Malaysia Book of Record. Alhamdulillah kita buat Malaysia Book of Record beberapa bulan sebelum PKP. Dapat apa itu? Kita dapat 1000 pinggan cerita dalam masa 1 jam. 1000 pinggan cerita dalam masa 1 jam. Kita buat Malaysia Book of Record. Why saya buat benda tu? Yang paling best adalah saya nak membuktikan dekat Port Dickson ni ada satu restoran yang boleh tampung 1000 pelanggan dalam satu masa. Dalam masa sejam je. Dan kita nak buktikan kita punya tim sangat kompeten untuk menyediakan makanan ni. Susah tau kita nak buktikan tu. Betul. Dalam Malaysia kita orang first buat tu. Betul. Dalam Malaysia. And belum tentu lagi yang bawah synchronize dengan apa yang kita nak. Bila dia synchronize baru dia mencapai apa yang kita nak capai. So kita memulakan tim kita yang sangat habis yang Malaysia buat rekod tu kita achieve nak tahu berapa minit kita achieve?
47 minit. 47 minit, kita punya staff semua letak je senduk, nangis. Kita punya team yang tukang masak letak senduk nangis. Dengan saya nangis. Saya tak masak. Kita ada team chef yang masak kan. Semua nangis. Diorang ni bukan chef. Diorang ni bukan chef hotel. Diorang ni bukan ada komis 1, komis 2 ke, sous chef ke, exec chef ke. Tak ada. Diorang ni asalnya adalah anak-anak biasa. Anak-anak muda yang diorang ni ada impian. And ada juga di kalangan asnaf. Ada asnaf, ada yang lepasan penjara. Banduan yang kerja dengan kita ada. Sampai hari ni ada. Tapi kita tak nak mention benda tu sangat sebab kita tak nak dia akan merendah-rendahkan dia, tidak. Tak, dia bukan okey, macam ni lah. Dari sudut pandang saya lah, tak tahu lah. Mungkin lah ada orang nampak dari satu sudut, banduan ni kan perkataan yang negatif kan? Negatif, ya. Orang akan fikir, jahat. Lepas tu asnaf, dia ni golongan yang bawah. Yang kita ada asyik meminta. Secara tak langsung sebenarnya kita meletakkan kasta tu. Yes. Correct. Kan, betul. Correct. Kita kalau dekat negara India, kita tahu dia orang memang kasta dia kuat. Kita punyalah cakap, apalah dia orang ni membeza-bezakan apa dia, yang ni tak boleh kahwin dengan golongan ni, sikit-sikit. Secara tak langsung, kita sebenarnya mempraktikkan kasta tu. Secara tak langsung. Sebenarnya, macam Bro cakap tadi, saya setuju. Dia boleh cakap, kalaulah dia orang ni ada 10 pilihan. Ya, kalau kita balik pada panduan tadi, asnaf. Kalau katalah kita ada 10 pilihan, dia orang ada 10 pilihan. Is it dia nak pilih untuk jadi asnaf tadi tu? Is it dia pilih untuk jadi seorang bekas banduan? Is it dia nak? Takkan. So dia orang perlukan apa sekarang ni? Okey, setiap manusia buat silap. Betul? Setuju? Setiap manusia buat silap. Kita sendiri pun pernah buat silap. Betul? Manusia, atas nama manusia. Betul. Ustaz Adam pernah cakap kat saya. Dia kata, kalau kau Miro, hang buat silap ke? Buat. Alhamdulillah, hang manusia. So, kita dapat tu. Betul. Kita dapat. Okey. Seorang manusia, atas nama manusia tu memang akan buat silap. Tapi macam mana kita sebagai manusia tu membetulkan kesilapan tu? Is it bila kita dah salah sekali, kita nak ulang kali kedua kesalahan tu? Takkan lah. Kalau buat lagi, itu yang jadi manusia yang tadi tu kejap masuk lubang. Masuk lubang yang sama. Tapi Miro, dia adalah ujian untuk kita tau. Kita di sekeliling dia. Ya, kita sekeliling dia. Ujian untuk kita. Apakah tanggungjawab dan peranan kita untuk orang ni? As masyarakat. Masyarakat ke apa? Ya. Tanggungjawab kita. Sebab apa, itu ujian kita. Kadang-kadang kita akan gelakkan orang. Mungkin ada orang yang gelakkan. Pada muka dia kena tangkap sebab ni. Ya. Adakah kita ataupun kita sambut dia? Sebab kita sebagai manusia, kita kena sambut dia. Kenapa benda ni boleh berlaku? Patut ada satu perkara, satu method yang kena buat, satu method kena buat. How nak settle benda ni jangan berlaku lagi. Jangan biarkan dia terus berlarutan berlaku lagi. Yeah. So nak buat satu, dia macam ni, hukuman dah ada. Tapi apakah method untuk jangan ada hukuman ni, jangan ada kesilapan ni. Susahlah benda tu kita nak buat. Betul. So saya bila dah tengok contoh macam ada yang lepasan banduan, mana diorang nak pergi? Diorang nak balik-balik ke keluarga dia? Mungkin boleh terima, ada keluarga yang boleh terima. Ada keluarga boleh terima. Bagus, kalau boleh terima bagus. Saya sangat bersyukur. Maknanya keluarga sangat support. Ada keluarga tak boleh terima. Kalau keluarga tak boleh terima, adakah dia ke arah jadi balik benda yang lama? Dia buat balik kesilapan lama, masuk balik dalam. Adakah sampai seumur hidup dia akan buang masa macam tu? Macam tu. Hidup ni sementara, mati tu kekal. So adakah kita ni sebagai orang yang nampak perkara tu, yang kita lihat, Allah dah izinkan King Cekatan ni wujud. Allah dah bagi peluang ni. Mesti ada satu message yang Allah nak sampaikan. Apa yang kau buat untuk orang lain, saya yakin dan pasti, setiap apa yang Allah bagi kita, bukan untuk kita. Saya selalu cakap ayat ni Miro. Jangan dikira berapa banyak yang kita dapat. Tapi kira berapa banyak yang kita telah beri. Kalau kita kira berapa banyak yang kita dapat, tak pernah cukup tau benda yang kita dapat. Tapi kalau kita kira berapa banyak yang kita lihat, berapa banyak yang kita dah beri, InsyaAllah akan lagi ramai orang akan rasa nikmat tu bersama. Sedap. Betul. Berapa banyak, jangan kira berapa banyak kita dapat ya. Betul, kira berapa banyak kita bagi. Itu baru kaya.
Istilah kaya ni besar. Tapi betul tak bro? Okay, kalau Allah kita hitung dari segi duit lah. Okay, kita duit. ambil. Ya betul. Kaya ni, dia kaya ke, happy ke, bahagia ke, dia subjektif. Benda tak nak ukur. Tak tahu nak ukur kat mana. Sebab bahagia saya lain. Bro lain. Lagi Bahagia saya lain. Kaya saya rasa cukup ada ni. Lain. Oh, aku dah cukup kaya. Ijat lain. So kita ambil, okay, sekarang ni kita sama-sama, kita kata kaya tu duit lah. Okay. Kita letak konteks dia duit. Konteks dia duit. Okay. Kenapa saya cakap kaya tadi? Bro, kita dapat, and bukan untuk kita je tau. Betul. Kita bagi lagi dekat orang lain. Itulah kaya. Kita dah dapat, kita dah cukup ni. Allah. So bila kita bagi lagi kat orang lain, itulah kaya. Allah. Sebab kita boleh bagi kat orang lain. Faham tak Jad? Dia macam tu. Kalau katalah kita dapat, aku kaya, tapi aku tak keluarkan dekat orang lain. So apa kaya kat situ? Apa yang aku kaya? Pakai kereta Nissan GTR kali tahu. Allah. Betul. Kan? Kau pakai ada yang tu pakai Ferrari, ada pakai kereta yang punyalah besar, ada akaun dalam akaun ada 1 juta, 2 juta. Aku kaya. Tapi dia tak bagi pada orang. Nikmat tu tak rasa. Nikmat tu satu. Mana kaya kau? Allah Rabbi, itulah masing-masing kan. Mana kaya kau tu? So dekat situ kau tak expresskan, kau tak kembangkan kekayaan kau tu dekat orang lain. So bila kita bagi dekat, itulah kaya. Aku punyalah kaya. Tak kira berapa kan. Tak kira berapa singgit. Yes, bagi. So kenapa? Betul lah bro. Setuju. So itu. That's why saya cakap, itulah kaya. So, okay. Sikit lagi Ajat. Kita nak habis lah. Sudah tak sudah? Sejam. Alhamdulillah. Sejam lah. Itu nikmat tu. Nikmat. Bila kita rasa time hidup kita tu rasa macam pendek kan. Sebenarnya tu nikmat. Dia cepat kan. Sebab kita rezeki. Kita ni makin lama usia kita makin bertambah. Kan. Dia pernah tak ada satu hari tu kita punya hidup kita rasa macam lambat je ni lah. Sebab apa? Kita tak ada memberi manfaat dekat orang lain. Tapi kalau kita memberi manfaat pada orang lain, kita rasa hidup kita smooth, teratur dan cepat je seharian tu. Sedang dah maghrib. Contoh. Betul. Mudah-mudahan kita dapat ni sikit-sikit. Amin. Barakah insyaAllah. Amin. Jad, okay, dari segi golongan-golongan yang Ijat ambil sebagai pekerja, dari segi asnaf, dari segi lepasan penjara, Ijat tengok diorang ni macam mana? Is it betul bila orang kata diorang ni takkan berubah, diorang ni akan duduk dekat tampuk tu je lah. Itulah kalau dah asnaf tu pemikiran macam tu jugalah. Kalau katalah kau bekas panduan, kau sebelum ni kau pernah macam ni, kau tetap macam tu lah. So Ijat tengok dalam keadaan dia gini, kalau kita sebagai ibu bapa, kalau kita nak lentur anak, biarlah daripada anak-anak, daripada nak lentur buluh, biar daripada rebungnya. Okay. Pada anak-anak kecil. Sebab apa kita senang nak doktrin dia. Kita nak doktrin dia untuk dia ke arah apa yang kita rencanakan untuk dia, insyaAllah. Tapi kalau mana yang usia yang dah lanjut, yang dah umur 30 lebih, 40, dia ni dah ada benda yang dah pas. Dia dah lalu dah benda tu. So orang macam ni kita perlu hormat dia. Kita perlu hormat dia dan kita kena buktikan. Kita buktikanlah dengan tunjuk. Dengan tunjuk dan dengan orang. Manusia kan ada banyak ragam. Manusia kan ada banyak jenis. Nak kenali manusia ni pun susah. Nak kenali diri kita pun belum tentu. Betul kan? Kita pun tak habis kenal diri kita. So nak kenal orang lain macam mana kan? So tapi kita boleh melihat trend. Kita boleh melihat trend orang yang macam ni macam mana nak bentuk dia. Orang macam ni macam mana nak psycho dia. Macam mana nak control dia. Supaya dia tidak ke arah lama balik. So orang macam ni mesti ada satu resepi untuk nak macam mana nak bercakap dengan orang macam ni. Saya tahu bila saya jumpa Mero je, macam mana nak represent dengan Mero. Dia tak boleh nak terus kahau sangat tu ke Melaka sangat contoh kan. Walaupun mak saya orang Melaka juga kan. So dia adab, dia akan main dengan adab. So kita ni Melayu, kita Islam, benda paling satu adab. Adab baru ilmu. Kalau ada ilmu tak ada adab tak guna. Adab dulu baru ilmu. So orang macam ni jangan merendahkan status dia. Kita kena meraihkan dia dan letakkan dia satu level yang ni kan. Bang, abang saya yakin abang boleh buat benda ni.
Kalau abang buat benda ni bang, insyaAllah dia akan jadi macam ni bang. Abang try lu buat seminggu. Kalau tak jadi, abang jumpa saya balik. Itu bahasanya. Okay. Kita panggil dia abang. Okay. Kalau kita letak diri kita bos kan, kau buat benda ni, aku bos tau. Contoh, agak-agak jadi apa? Betul. So dia pun ada dia punya background dia. Aku ni bekas ni tau. Aku dulu 302 tau. 302 tau contoh. So dia ada ego dia, dia confirm, ada manusia ada ego. Amarah dia tu. Okay. So kita nak control benda tu. How nak bercakap dengan orang. Adab tu sangat penting lah Amirul. Adab sangat penting. Setuju. Maaf cakap dengan keadaan sekarang ni, kita melihat benda ni tidak dititik beratkan sangat. Betul. Tak tahulah, masa di pelajaran sekolah dulu pun mungkin pendidikan jasmani ke, pendidikan ni ke, mungkin tak ada pendidikan adab ke, tak tahu. Wallahualam. Tapi kita, mana golongan anak yang lahir tahun 80-an, 90-an ni, kita takut dah. Jumpa orang lebih tua daripada kita kan, kalau dia herdik kita kan, kita lari Kita lari. Sekarang ni, kita tengah bawa kereta, dia lintas jalan selamba je. Langgar. Contoh kan. Langgar lah. Budak ni tak tahu ke kalau kena langgar jadi apa? Mungkin impact yang berlaku tu dia tak nampak jadi apa ke kan? Wallahualam. Tapi saya melihat trend sekarang ni dia macam benda ni nak kena jaga. Ilmu, betul ilmu. Adab dulu baru ilmu. Setuju. Betul. InsyaAllah mana yang kita boleh jaga, yang kita boleh tegur, kita tegur. Tapi kalau nak tegur dengan anak-anak muda ni tak boleh nak tegur kasar. Betul. Dengan keadaan sekarang ni. Betul. So nak tegur dalam keadaan berkasih sayang. Berkasih sayang bukanlah dia belai-belai, bukan. So dia ada cara dia dan dia ada skill dia nak tegur dia. Setuju. So kalau dari segi, tak tahu lah, dari segi mata seorang owner and yang rapat dengan orang-orang yang banduan. Mana kamera aku ni? Okay. Kau berbual kat belakang please ya. Okay. Dia gitulah. Tak apa, it's okay. Kalau katalah dia macam seorang Ijat tengok keadaan and dia orang ni sebenarnya nak berubah Dia orang nak berubah. Betul. Dia orang tak nak pun keluar tu aku nak cari, kalau katalah dia ditangkap disebabkan barang, so dia nak cari barang balik, itu sebenarnya dia cari pasal balik lah. Dia cari pasal balik. So sebenarnya tak ada pun ke arah tu. Diorang ni kalau katalah dia ada peluang yang lain, and setakat tu, and diorang nak berubah, betul? Berubah. Okay. 10 orang. Kata 10 orang keluar. Okay. Kita ada handle 10 orang. Okay. Seorang mesti ada cacat. Ya. Seorang mesti ada cacat. So yang cacat tu kita bagi dia pilihan. Okay. Nak bersama ataupun nak meninggalkan. Stress. Ubah. Tak boleh. Peluang aku dah bagi. Peluang kita dah bagi. Bila dia terlampau, kadang-kadang kita nak terlampau menarik sangat manusia ke arah kita sangat pun tak boleh. Kita nak ubah dia sedangkan dia tak sedar untuk dia ubah. Pun tak boleh Miro. Kena let go je. Let go je, kita kena report balik dekat pegawai atas dia. Yang dia ni kita dah lepaskan sebab apa dia tak boleh handle. So pilihan tu dia yang pilih. Wa imah apa pun berlaku, biarlah Tok Guru tinggi daripada langit sekalipun memberi kita ilmu, memberi kita didikan, adab ke, ilmu ke, apa saja. Sakti ke, letak tangan terbelah bumi ke. Tapi kalau diri kita sendiri tak nak benda tu, tak jadi. Diri kita nak kena ada dulu. Betul. Kalau diri kita tak ada benda tu, guru hebat mana tu daripada langit pun takkan jadi. Datang daripada kita kan. Kita nak ubah dulu. Dan baru jadi. Diri kita dulu baru boleh jadi, insyaAllah. Semua pun atas izin Allah. Atas izin Allah. Thank you Jad. Baik. Dah dengan borak dengan Vero sehingga kita jumpa lagi Jad. Thank you atas terima kasih. Maaf kalau ada salah cakap ke. Saya rasa satu benda yang itu that's why kita punya tagline, setiap orang ada cerita tu. Allah. Dan siapa sangka seorang owner Char Kway Teow, King Char Kway Teow, ada cerita yang macam ni kan. Sampai ada connection dengan penjara kan? Ada, kita selalu ada interview, ada berjumpa pegawai dah apa semua. Yang ni berapa lama lagi, yang ni berapa lama. Sebenarnya, perkataan King sendiri ni pun dia ada maksud juga, Miro. Apa dia? K for knowledge. I for inspiring. Inspired and never surrender. Okay. G gain giver. Apa kita dapat kita bagi balik. CKT bukan Char Kway Teow. Apa itu? Cinta kepada Tuhan. Nanti tak kita tak tahu ni siot. Ini saya tak pernah kongsi kat mana ni. First time kongsi ni. Allah. Kita bagi tahu. Bukan kita agak-agak lah.
Kita kongsi. Kau jangan spoil kan. Kita kongsi juga. Aduh, cerita pada tu. Sedap. Okay guys, jangan lupa untuk selalu buat baik dengan Maya. Jangan lupa solat di awal waktu dan jangan lupa dah hujung tahun ni bayar zakat. Okay. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jad, thank you sekali lagi. Thank you. Terima kasih banyak. Sedap. Terima kasih banyak.